Penganjuran Borneo International Stand-Up Paddle Marathon BISM 2026 bakal dimasukkan dalam kalender pelancongan Sabah. Langkah ini bukan sahaja meletakkan Sabah sebagai hub acara antarabangsa, malah mempromosi negeri ini sebagai destinasi pelancongan. Saya bercadang dengan penganjur selaku Presiden Persatuan Pelancong Penampang dan juga pihak STB untuk memastikan pada tahun hadapan kita akan buat susun secara sebaiknya dan menjemput para pemain yang terlibat. Mereka akan hebahkan betapa keindahan Sabah mampu menarik peserta-peserta lain yang dari segi profesional untuk turut serta pada tahun hadapan. Beliau menyatakan demikian selepas majlis penyampaian hadiah BIMS 2026. Kategori relay berpasukan terbuka 21 km dimenangi kumpulan dari negara Jepun dan Thailand. Manakala kategori solo 42 km lelaki dan wanita masing-masing dimenangi Daniel Hasulyo dari Hungary dan Seng Yiwen dari China. Sementara itu, kategori solo 21 km bagi lelaki dan wanita dimenangi Yohan Martin dari Perancis dan Dayang Nazira Sasha James dari Malaysia. Pertandingan yang berlangsung pada 27 hingga 29 Mac ini disertai 65 peserta dari 10 buah negara. Subsidi petrol RON 95 dan diesel terus menjadi talian hayat kepada pengusaha bas, terutama dalam memastikan kelangsungan sektor pelancongan. Pengusaha bas yang ditemui menegaskan subsidi tersebut amat penting bagi menampung kos operasi harian, menstabilkan perbelanjaan serta memastikan perkhidmatan pengangkutan kekal lancar. Mereka turut menyifatkan pengekalan subsidi sebagai sokongan besar kepada industri pelancongan, termasuk pemandu bas dan pekerja yang bergantung kepada sektor ini. Harapan kami kalau boleh kerajaan akan bantu sebagai usaha untuk sebagai bisnes untuk persiaran, untuk perniagaan, untuk pemandu, itulah tu. Kalau boleh kurangkan beban untuk yang pemandu-pemandu yang berniaga macam ni lah. Harap subsidi ini boleh dikekalkan untuk membantu rakyat lah. Untuk buat masa ni kalau kerajaan boleh kekalkan subsidi, mungkin kita boleh kekalkan kita punya, orang bilang kita punya harga lah. Okey, harapan kami sebagai agensi pelancongan, harga diesel dan petrol dapat dikekalkanlah. Harga tambang pun pelancong puas hati dengan tambang-tambang. Susulan gangguan bekalan air graviti di Kampung Timpango, Laut Sugut, Penampang, Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedict mengambil tindakan segera menyalurkan bantuan bekalan air kepada penduduk kampung. Agihan bekalan air dikendalikan Urussetia Pusat Khidmat Parlimen Penampang dan proses penghantaran dilaksana Jetama Water yang dibiayai melalui peruntukannya. Selain itu, penghantaran air menggunakan lori tangki dengan kerjasama Majlis Perbandaran Penampang turut dilakukan. Bantuan segera ini disalurkan kepada 13 rumah yang terjejas. Dalam masa sama, Datuk Iwan memaklumkan keperluan pemasangan semula paip sepanjang kira-kira 5 km ke sumber air yang musnah akibat kebakaran. Ia melibatkan 70 gulung paip dan 2 tangki besar. Perolehan dan pemasangan semula kemudahan ini akan dibiayai melalui peruntukan khas beliau. Pemantauan berterusan akan dilakukan bagi memastikan isu bekalan air akibat kemarau dapat ditangani segera. Dalam program berasingan, Dato' Iwan yang juga Timbalan Ketua Menteri menzahirkan penghargaan kepada kelab WRS 4-Wheel Drive dalam menjayakan misi bantuan bencana di Sabah. Menurut beliau, kelab ini antara pertubuhan aktif dalam aktiviti kemasyarakatan, terutama melibatkan penghantaran bantuan kepada mangsa bencana di seluruh negeri. Sebagai penghargaan atas tanggungjawab dan sokongan berterusan kelab berkenaan, Datuk Iwan menyalurkan peruntukan khas RM20,000 bagi menyokong aktiviti kelab. Sumbangan disampaikan dalam mesyuarat agung ke-11 dan makan malam WRS 4-Wheel Drive.
Terdahulu, beliau yang juga penaung kehormat kelab berkenaan mengucapkan tahniah kepada Thomson Teo yang dipilih sebagai Presiden baharu kelab tersebut. Kelab ini diharap terus berkembang dengan pelbagai inisiatif serta kekal menjadi rakan strategi kerajaan dalam menjayakan program kemasyarakatan. Sabah kini beralih ke fasa cuaca lebih lembap susulan tiupan angin lemah yang menggalakkan pembentukan awan, ribut petir serta angin kencang dalam tempoh singkat di beberapa kawasan. Penolong pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Dylan Lah berkata, pembentukan awan dan hujan dijangka meningkat terutama pada sebelah petang dan malam. Namun suhu panas masih dirasai pada waktu siang. Hujan dan ribut petir dijangka berlaku pada sebelah petang di Kota Kinabalu serta Pantai Barat. Sementara kawasan pedalaman dan Pantai Timur pula berpotensi mengalami hujan setempat pada sebelah petang dan malam. Semasa peralihan monsun, kita boleh menjangkakan peningkatan kekerapan cuaca, hujan dan ribut petir, terutamanya pada waktu petang dan malam. Namun cuaca seperti ini biasanya dia berlaku dalam tempoh yang agak singkat dan dia tak akan berterusan lah. Jadi corak cuaca ini pun biasanya dia berselang-seli, tidak setiap hari lah, dan dia lebih tertumpu pada waktu petang dan malam. Dalam pada itu, Dylan memberitahu suhu panas tertinggi di Sabah dicatatkan sehingga 36 darjah Celsius di Beaufort dan Tenom. Namun belum memenuhi syarat gelombang haba iaitu 3 hari berturut-turut melebihi 35 darjah Celsius. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan sentiasa peka dengan perubahan cuaca dan mengurangkan aktiviti luar semasa cuaca panas atau ketika hujan serta ribut petir. Suasana Aidilfitri di Dun Kawang Papar terus bersinar apabila pertandingan Colour Light kembali mencuri tumpuan. 28 wakil kampung menyertai acara tahunan ini sekaligus menghidupkan malam raya dengan limpahan cahaya warna-warni yang kreatif. Menurut pemangku Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Azrul Ibrahim, pertandingan tahunan Anjuran Pergerakan Pemuda Gagasan Rakyat Dun Kawang ini bukan sekadar hiasan, tetapi media mengeratkan silaturahim dan memupuk semangat kebersamaan masyarakat. Malah budaya pemasangan Colour Light sudah menjadi tradisi di Papar setiap kali menjelang Aidilfitri. Colour Light ini adalah satu budaya dalam kalangan masyarakat di Papar, khususnya di Kawang. Kalaupun tidak ada pertandingan, saya ingat peserta-peserta yang ada hari ini memang mereka memasang Colour Light ini untuk memeriahkan Aidilfitri. Walaupun kosnya agak tinggi, tetapi demi memeriahkan suasana Aidilfitri, walaupun tidak ada pertandingan, saya ingat mereka akan turut memasang lampu lip lap ataupun lampu Colour Light inilah di kawasan-kawasan yang kita sedia maklum menjadi tarikan masyarakat dalam dan luar daerah Papar. Tambah beliau, semangat gotong royong jelas tersela apabila penduduk berganding bahu menghias kampung menjadikan suasana lebih meriah dan memukau. Bagi peserta, pertandingan itu bukan sekadar mencantikkan kediaman, malah menjadi alasan terbaik menghimpunkan keluarga pulang beraya. Sebenarnya ini Kampung Beringis ini terkenal dengan budaya selain bersusul, tapi terkenal juga dengan Colour Light. Jadi saya lebih berminat kepada Colour Light, sangat unik dan cantiklah dan menarik minat kanak-kanak untuk berkunjung ke rumah kita. Tradisi di Kampung Beringis, daripada pelita yang api itu dengan yang inilah Colour Light ni. Tradisi turun-menurun di sinilah. Alhamdulillah saya berpuas hati sebab kita bawa konsep yang baru di mana kita punya masjid di rumah, dan kita punya mini kampung di pagar kali ini. Saiful Wasli dari Kampung Seri Tanjung johan pertandingan ini dengan memenangi wang tunai RM3,000. Manakala tempat kedua dan ketiga dimenangi Muhammad Azizul Ramli dari Kampung Beringis dan Muhammad Syazwan Hasbullah dari Kampung Sabok. Masing-masing menerima wang tunai RM2,000 dan RM1,500. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Bu Mawen. Salam Malaysia Madani.